atau tidak? Ingatlah, ini yang dipanggil misteri hitam, kata orang. Tentang makhluk bajang, pernahkah anda mendengar nama makhluk bajang ini? Dikatakan makhluk bajang merupakan sejenis makhluk yang aneh. Bajang merujuk kepada sejenis makhluk halus, kemungkinan dari golongan jin atau syaitan yang dipelihara bagi tujuan memudaratkan musuh. Pemeliharaan makhluk halus ini dikenali sebagai Saka. Bajang merupakan, dikatakan, makhluk setan yang dipuja daripada mayat bayi yang mati semasa lahir. Ia merupakan setan jenis setan jantan yang sering kali menjelma sebagai kucing. Bajang seringkali menyerang kanak-kanak dan mampu menyebabkan penyakit misteri yang boleh membawa maut kepada mangsa. Saudara, bajang akan dikawal oleh pemiliknya dan akan disimpan di dalam tabung buluh sebagai tempat penginapan makhluk halus bajang ini. Sejenis daun khusus akan digunakan sebagai penyumbat tabung tersebut dan dikunci dengan tangkal. Bajang hanya akan dikeluarkan apabila pemiliknya hendak mengenahkan musuhnya. Kalau tidak, akan disimpanlah makhluk itu dengan ditutup daun istimewa dengan tangkal. Kalau terbuka, akan dia keluar dan berleluasa. Bajang yang dipelihara itu akan diberi makan telur dan juga susu. Sekiranya tidak dijaga dengan baik dan diberi makan dengan penuh sempurna, bajang yang kelaparan itu akan menyerang tuannya. Bila tuannya mati, boleh kita lihat dan kesan ada tanda-tanda lebam. Yang paling ketara, badan tuannya kering kontang, seolah-olah disedut darah sampai kering. Bajang boleh dihindari dengan menggunakan ayat-ayat suci. Tidak ada cara membunuh bajang, tetapi dikatakan biasanya sekiranya tuannya diketahui, dia akan dibunuh atau diusir keluar dari kampung, kerana bajang memang boleh membawa maut kepada seseorang. Bajang biasanya perlu diwarisi, dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Walaupun dah mati, dia tetap boleh berjalan, tetap boleh bergerak. Dikatakan bajang akan hidup dalam tubuh badan tuannya. Tubuh badan tuannya yang dah mati akan berbau busuk macam najis dan bangkai. Tetapi apabila hendak dikebumikan, dia akan bangkit seolah-olah macam dia masih hidup. Selain dari itu, dia akan makan dengan lahapnya apabila diberi makanan. Itulah saudara sedikit informasi untuk anda dalam misteri hitam, kata orang, makhluk bajang. Para pendengar misteri jam 12, berikut ini adalah informasi tentang makhluk bota, hantu bota yang telah pun saya ketengahkan awal tadi. Sebenarnya apakah hantu bota ini? Hantu yang terkenal sehingga nama makhluk ini digunakan sebagai nama di salah sebuah kampung di Perak. Nama kawasan itu Bota. Mengikut kepercayaan penduduk tempatan, Bota, nama kawasan ini diambil sempena sejenis gergasi yang pernah wujud di kawasan itu. Masih wujud atau tidak, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bota ialah sejenis gergasi besar yang hidup di dalam tanah. Dia akan menyembunyikan diri dari dalam gua di dalam tanah. Bota akan keluar daripada tempat persembunyian pada ketika-ketika waktu-waktu tertentu sahaja. Dan bota ini memang amat suka pada kanak-kanak yang akan berjalan seorang diri, mungkin di waktu malam, di dalam hutan. Kebanyakan masanya dihabiskan di dalam tanah dan jarang dilihat oleh manusia. Menurut nenek-nenek tua di kawasan Bota ini di Perak, badan gergasi Bota ini menyerupai warna tanah
warna tanah yang berdekatan dengan tempat dia tinggal itu sendiri. Dikatakan terutama di kawasan berlumpur, itulah tempat kegemaran penginapan tinggal makhluk bota ini. Bota juga boleh tinggal di tepi rimbunan buluh kuning dan di tepian sawah padi, di mana ikan puyuh dan tilan biasa ditemui. Makanannya didapati di dalam tanah juga, dan sesekali akan mencari makanan dalam bentuk daging manusia atau haiwan, dan tidak selalu akan memakan daging haiwan manusia kerana katanya ia bukanlah satu makanan kegemaran makhluk bota dan hanya akan keluar sekali-sekala. Kalau keluar sekali-sekala, dari situlah akan terjumpa mangsa. Gergasi bota ini dikaitkan dengan kehilangan seseorang. Jika seseorang penduduk didapati hilang, mereka percaya bota yang bertanggungjawab dan penduduk tersebut telah melanggar pantang kewujudan bota di sesuatu kawasan. Yang anehnya, bota ini tidak banyak tapi boleh berada di mana-mana sahaja, terutama di kawasan sungai, khususnya di kawasan Sungai Perak. Itulah informasi tentang makhluk buta yang terdapat di salah sebuah perkampungan di Perak. Merujuk kepada sejenis makhluk halus dan perkara tahyul, ia dikatakan terdiri daripada golongan jin juga atau syaitan. Ia dipelihara bagi tujuan membantu tuannya melakukan kerja-kerja dan juga bagi memudaratkan musuh. Pemeliharaan makhluk halus ini dikenali juga sebagai saka. Cara mengambilnya ialah ambil dekat pokok kelapa yang dikena panah peti. Kalau mendapat makhluk ini, pastinya kita akan menjadi tuan. Segala perintah akan dilakukan. Seperti contoh, hantu raya akan dikawal oleh pemiliknya yang boleh menyuruhnya melakukan apa juga jenis kerja berat. Hantu raya juga boleh disuruh oleh tuannya bagi merasuk seseorang. Hantu raya mempunyai keupayaan menjelma sebagai manusia biasa atau haiwan lain dan biasanya hantu raya akan menjelma sebagai tuannya sendiri. Kadangkala suami keluar pergi ke tempat tugas, isteri duduk di rumah, nampak suami ada di rumah, padahal yang menjaga rumah itu bukan suami, malah hantu raya yang boleh menyerupai si suami. Hantu raya ada juga warga-warga tua menggunakan khidmat hantu raya supaya mereka boleh kuat bekerja selain daripada menggunakan susuk. Hantu raya boleh menyesatkan orang-orang yang ingin mencuri. Seperti contoh, tuan-tuan yang memiliki ladang-ladang buah-buahan, mungkin ladang buah-buahan seperti ladang durian, ladang buah manggis dan sebagainya, akan juga mendapatkan khidmat hantu raya. Hantu raya ini akan menyesatkan orang-orang yang cuba mencuri buah-buahan sekiranya mereka berada dalam kawasan pemilik tuan. Kalau orang itu cuba mencuri buah durian misalnya, di ladang Pak Abu ada memelihara hantu raya yang menjaga kawasan itu, orang itu tidak akan dapat keluar. Pusing-pusing masih berada di tempat yang sama. Hanya setelah tuan membenarkan dia pulang, barulah dapat dia keluar. Juga ada kes-kes yang melaporkan sampaikan si pencuri mati kelaparan dan juga mati ketakutan kerana pusing-pusing masih berada di tempat yang sama, seolah-olah mata si pencuri itu ditutup oleh hantu raya. Hantu raya yang dipelihara itu akan perlu diberi makan sebagaimana yang dipersetujui. Biasanya makanan yang disediakan dikenali sebagai acak. Sajian termasuk telur, ayam panggang, pulut kuning dan sebagainya. Sekiranya tidak dijaga dengan baik dan diberi makan, hantu raya yang kelaparan ini akan menyerang tuannya sehingga menyebabkan tuannya mati. Hantu raya biasanya perlu diwarisi, dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Kadang-kala pernah kita lihat seorang tua ini, walaupun dia bernyawa, tetapi dia tidak boleh ingat apa-apa, tidak boleh bercakap. Bila disuruh makan, akan makan dengan lahapnya. Itulah antara tanda-tanda seseorang itu dah meninggal, tetapi hantu raya tidak ingin keluar dari badan tuannya yang telah pun meninggal menjadi bangkai bernyawa. Tubuh mati dan berbau busuk seolah-olah bau bangkai ataupun bau najis,
Tetapi apabila hendak dikebumikan, ia akan bangkit seperti dia masih hidup. Selain itu, ia akan makan dengan lahapnya apabila diberi makan. Itulah dia informasi untuk anda tentang hantu raya. Akan merujuk kepada semangat atau makhluk halus belaan yang dipelihara oleh seseorang. Biasanya lelaki yang akan memelihara makhluk polong, bertujuan untuk memudaratkan musuh. Hantu polong dipercayai diberi makan darah dari juga jari tuannya. Setiap malam-malam tertentu, tuannya akan duduk di kerusi, mungkin baring. Hantu polong akan duduk di samping di sisi tuannya sambil menghisap-hisap jari tuan yang sedang tidur. Menurut kepercayaan orang-orang Melayu, polong dihasilkan dengan meletak darah orang yang dah mati dibunuh ke dalam botol bermulut panjang. Sebab itu kadang-kala kalau ada kes-kes kemalangan, seseorang itu akan menculit sedikit darah daripada kemalangan kematian dan makhluk polong akan menjelma. Botol tersebut kemudian akan dipuja dan dijampi serapa, akan dibacakan dalam tempoh masa tertentu. Selepas 7 hingga 2 minggu akan kedengaran bunyi mengerit dari dalam botol tersebut, seolah-olah hantu polong ditangkap dimasuk ke dalam botol. Bila tuan punya diri mendengar bunyi tersebut, ya pemuja polong perlu menghiris sedikit jarinya. Kulit jarinya akan dihiris, dimasukkan jarinya yang berdarah itu ke dalam botol untuk memberi polong di dalam botol makan. Dengan memberi makan, polong ini akan terikat kepada tuannya dan akan melakukan apa saja yang disuruh tuannya. Makhluk polong ini memang jahat. Polong biasanya akan disimpan di dalam botol dan hanya dikeluarkan apabila hendak memusnahkan musuh. Mangsa polong biasanya boleh dikenali dengan kesan lebam juga pada mayat dan darah keluar dari mulut mereka. Berhati-hatilah kalau anda berdepan dengan makhluk polong adalah dikatakan dari darah orang yang mati, kemalangan dan juga mungkin mati dibunuh.